صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dalam bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Bulan yang saya suka untuk selalu ingatkan pada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, bulan yang mana Rasul sangat bersungguh untuk melakukan ibadah. Dan suka juga untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan puan-puan bahawa bagaimana Sayyidatina Aisyah menceritakan kepada kita, dia kata wala a'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'al qur'ana kullahu fi lailatin ghaira ramadan. Sayyidatina Aisyah menceritakan, dia kata aku tak pernah tahu mana-mana bulan ada yang Rasulullah rajin baca Quran satu malam melainkan di dalam bulan Ramadan. Perhatikan bagaimana Rasulullah bersungguh baca Quran dalam bulan Ramadan, dan perkara ini dituruti oleh para imam kemudian, yang mana Al-Imam Zahabi pernah menceritakan dalam kitab Syiar A'lam Nubala, dia kata Al-Imam Syafi'i boleh habis khatam Quran sebanyak 60 kali tuan-tuan. Masya-Allah, memang mereka bersungguh-sungguh fokus dalam bulan Ramadan untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah, kalau kita dah berjaya masuk dalam bulan Ramadan, hari ini kita akan bacakan lagi satu hadis dalam program My Hadis Time seperti biasa bersama dengan saya Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat alhamdulillah. Doktor sihat doktor? Alhamdulillah. Nampak ceria hari ini Ustaz Husaini. Ceria. Doktor pun nampak ceria pagi tu. Insya-Allah. Baik. Kalau kita ingat lagi semalam, kita dah menceritakan tentang ataupun kita telah membacakan hadis mengenai dengan solat ya Ustaz Husaini ya. Baik, hari ini ada satu topik yang menarik juga dalam halaman yang seterusnya, iaitu halaman ataupun muka surat yang ke-18, yang mana kita ada pilih satu ayat yang berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada perbincangan ini dengan lebih mendalam, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Doktor. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Bagaimana puasa hari ini? Okey ke? Alhamdulillah, permulaan Ramadan ni kita kekal semangat sampai ke hujungnya. Dan kita tengok pula hari ini suratul Baqarah pada ayat yang ke-116 dan 117. Jom sama-sama kita tengok. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu ittakhadhallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, begitu merdu sekali bacaan Ustaz Husaini yang membacakan tentang ayat yang sangat penting, ayat yang menceritakan sikap Yahudi dan Nasrani yang mana mereka telah meletakkan sesuatu sikap yang tak kena kepada Allah Taala, sifat yang tak kena kepada Allah Taala, iaitu sebahagian mereka menyatakan bahawa Allah Taala ni mempunyai anak. Yang inilah satu perkara yang sangat sensitif kerana dia mencirikkan Allah Ta'ala. Kalau sebelum ni kita cerita tentang bagaimana Yahudi dan Nasrani ataupun Bani Israel ni menyakiti Rasulullah, sihir Rasulullah dan sebagainya. Kemudian kita rehat seketika, Allah Ta'ala cerita tentang salat juga. Kemudian hari ini kita ambil balik bagaimana penyelewengan yang dilakukan oleh Bani Israel ataupun Yahudi dan Nasrani ini. Mereka telah menyatakan bahawa seakan-akan waqalu ittakhadallahu walada. Dia kata Allah Ta'ala telah mengambil anak.
Dan mengenai perkara ini ada diceritakan juga dalam hadis. Mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah kita bacakan hadis yang mengenai tentang perkara ini, iaitu fitnah kepada sifat Allah Taala, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Qais. An Abdullah bin Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbara ala adhan yasma'uhu min Allah Taala innahum yaj'aluna lahu nidan wa yaj'aluna lahu walada wa huwa ma'a dhalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Maksudnya daripada Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang lebih sabar mendengar sesuatu yang menyakitkan berbanding Allah Taala. Mereka menjadikannya tandingan syirik, iaitu mensyirikkan Allah Taala, dan menjadikannya, iaitu menjadikan Allah mempunyai anak. Namun Allah tetap mengurniakan kepada mereka rezeki, memaafkan mereka dan memberi apa sahaja yang mereka minta. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, perhatikan tuan-tuan, hadis ni sangat menarik. Bagaimana menceritakan Allah Ta'ala ni bersifat sabur, yang sangat sabar, sekalipun orang-orang Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang yang sebelum daripada itu, iaitu kaum musyrikin, mensyirikkan Allah, meletakkan Allah Ta'ala dalam keadaan yang tidak sesuai, mempunyai anak dan sebagainya. Maka dalam hadis ni Rasulullah menjelaskan, menegaskan bahawa Allah Ta'ala sangat bersabar sehinggakan Allah Ta'ala memberikan mereka rezeki, mendengar permintaan mereka, bahkan memaafkan mereka sekalipun mereka telah menuduh Allah Ta'ala, bahkan menyifatkan kepada Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak sesuai. Yang ni yang akan kita bincangkan pada hari ini nanti, bagaimana olahan ataupun apakah yang kita boleh pelajari mengenai tentang hadis yang dikatakan bagaimana manusia ni memberikan kepada Allah sifat yang tidak betul kepada Allah Ta'ala, menfitnah Allah Ta'ala, bahkan memberikan kepada Allah sifat-sifat yang tidak betul. Baik, perbincangan secara terperinci selepas ni kita akan teruskan. Jangan ke mana-mana, bertemu lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bertemu sekali lagi kita dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah pun mendengar bagaimana Bani Israel ataupun pihak Yahudi dan Nasrani ini mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai anak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan dalam suratul Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Beliau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan ataupun tidak melahirkan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan oleh itu kita tengok kembali siapakah perawi hadis yang telah meriwayatkan hadis ini, iaitu beliau ialah Ibnu Mas'ud, ya, merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, doktor, ya. Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai suara yang sangat enak. Orang kata sedap, macam suara Ustaz Husaini ke? Jauh lagi kata. Dan beliau ini katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mizmar min mazamir ali Daud. Seruling daripada seruling Nabi Daud. Betul. Maknanya sedaplah suaranya tu, ya. Itulah kita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa Al-Ash'ari. Doktor mungkin boleh tambah sedikit? Baik, terima kasih Ustaz Husaini, ya. Betul apa yang disakapkan oleh Ustaz Husaini tadi. Perawi ni kalau kita tengok dalam hadis tu namanya disebut Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais tu nama asal dia. Tetapi nama gelaran dia digelarkan sebagai Abu Musa Al-Ash'ari. Seperti mana yang disebutkan juga oleh Ustaz Husaini tadi, mari sama-sama kita bacakan tuan-tuan. Dia lebih dikenali sebagai Abu Musa Al-Ash'ari, yang mana dia menyertai hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah. Maknanya 2 kali hijrah sahabat ni. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi, dia mempunyai suara yang sangat merdu. Yang ni sehingga yang macam Ustaz Husaini sebutkan tadi, dia dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih. Dia kata, utita mizmar min mazamir ali Daud, engkau telah diberikan
seruling ataupun maknanya satu suara yang sangat sedap seperti suara keluarga ataupun ahli Daud ni tadi. Bahkan saya teringat dalam satu riwayat juga yang disebutkan daripada Saidina Umar. Saidina Umar pernah panggil dia dan Saidina Umar kata, "Syawwiqna ya Aba Musa bil Quran." Wahai Abu Musa, rindukan kami ataupun seronokkan kami dengan bacaan Quran kau. Yang ni yang saya suka dengar Ustaz ni baca tadi. Maknanya bila kita dengar Quran ni kita rasa seronok. Itu adalah satu petanda yang baik sebenarnya tuan-tuan, kita suka dengan Quran. Kerana Saidina Umar sebut tadi, rindukan kami kepada bacaan Al-Quran. Dia cakap kepada Abu Musa Al-Asy'ari kerana Abu Musa bacaan dia sangat baik. Ada beberapa orang sahabat yang bacaan Quran ni sangat baik, sebagai contoh Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Abu Musa Al-Asy'ari, ada Abdullah bin Mas'ud, dan nama-nama yang disebutkan oleh Ustaz ini tadi menunjukkan mereka mempunyai kekuatan yang sangat baik dalam bacaan Quran mereka, sehingga kadang-kadang macam kes Usaid bin Khudair, malaikat sendiri turun mendengar. Masya-Allah. Yang ni yang kita sangat tertarik dan sangat kita boleh pelajari daripada sifat para sahabat ni tadi. Baik, seterusnya kita masuk tentang sifat ataupun penjelasan mengenai hadis tadi, bagaimana Allah Ta'ala sangat bersabar dengan sikap manusia. Sekalipun mereka mengatakan Allah Ta'ala ni mempunyai anak, Allah Ta'ala sangat bersabar. Bahkan Allah Ta'ala memberikan mereka ataupun memberikan orang ni rezeki, sedangkan mereka melakukan sesuatu perkara yang tidak elok, iaitu sebagai contoh ada di kalangan kaum Nasrani ataupun kaum Nasrani di kalangan mereka percaya bahawa Allah Ta'ala ni ada anak lelaki yang namanya Nabi Isa sendiri ataupun Jesus, ataupun mereka beranggapan seakan-akan Nabi Isa ataupun Jesus ni adalah son of God, iaitu yang ni, yang perkara ni yang akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Maidah, yang mana Allah Ta'ala kata, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah Ta'ala tanya pada Nabi Isa nanti pada hari kiamat, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Tantawi. Dia kata Allah Ta'ala akan tanya pada hari kiamat, wahai Isa, betul ke engkau yang ajar kepada kaum kau supaya jadikan kau ni sebagai Tuhan? Lalu Nabi Isa menafikan. Nabi Isa kata, la in qultuhu, kalaulah aku yang in kuntu qultuhu, kalaulah aku yang cakap, mesti engkau dah tahu dah wahai Allah Ta'ala. Bererti ini bukan sesuatu yang diajar oleh Nabi Isa sendiri, tetapi dilakukan oleh manusia. Baik, ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita perhatikan juga, selain daripada agama Nasrani ataupun Kristian yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, ada juga seperti kaum Quraisy. Ustaz ni kaum Quraisy ni menganggap Allah Ta'ala ni ada anak perempuan. Sampaikan Allah Ta'ala kata, fastaftihim ali rabbikal banat walahumul banun. Allah Ta'ala kata pada mereka, tanya mereka, apakah mereka beranggapan Allah Ta'ala ni bagi Allah Ta'ala anak perempuan, bagi mereka anak lelaki. Seakan-akannya malaikat tu dianggap seperti anak perempuan Allah Ta'ala. Satu perkara yang tidak betul. Bahkan Quraisy ni sebenarnya pada asalnya dia tak suka pada anak perempuan, dan dia sifatkan pula Allah Ta'ala memiliki anak perempuan. Dia mengatakan anak lelaki itu Nabi Isa dan anak perempuan itu adalah malaikat. Anak perempuan. Ini pahaman kaum Quraisy. Kaum Quraisy dia percaya sedemikian, meletakkan Allah Ta'ala ada pula anak perempuan macam tu. Dan dalam hadis juga ada menceritakan kenapa punca berlakunya penyelewengan sebegini. Yang pertamanya adalah kerana mereka terlalu mengagungkan seseorang tu secara berlebih-lebihan. Seperti mana yang kita tengok tadi, barangkali kaum Nasrani ni terlalu mengagungkan Nabi Isa sehingga mengangkat Nabi Isa jadi Tuhan. Sebab itulah Rasulullah sebut dalam hadis, dia kata, la taturuni kama ataratin nasara, jangan kamu terlalu puji aku kerana takut nanti jadi seperti Nasara yang memuliakan, mengangkat, menyucikan Rasulullah lebih daripadanya. Baik, perbincangan kita akan dilanjutkan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Perhatikan tadi tuan-tuan bagaimana kita telah membacakan hadis mengenai sifat sabar Allah Ta'ala. Bila mana dikenakan satu sifat yang tidak elok buat dirinya, maka Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita rezeki dan sebagainya. Baik, kalau kita boleh pelajari daripada hadis ni, kita perhatikan dalam situasi semasa. Yang ni mungkin kita boleh bincangkan bersama Ustaz Usaini dalam keadaan pada hari ini. Ada di kalangan manusia ni yang terlalu diangkat manusia ni sehingga dianggap manusia tu sebagai Tuhan. Ada tak situasi ni berlaku dalam zaman moden sebegini? Ya, dulu kalau saya rasa memang ada, dan sekarang pun ada juga. Dia kata dia punya bau bacang tu memang dah ada. Okay. Mengagungkan seseorang itu sehingga
terbitnya ajaran yang baru yang berfikir secara logik bahawa orang yang dipuja itu adalah lebih betul daripada semua. Masya-Allah. Biar memuji, jangan dipuja, nanti binasa. Nampak? Masya-Allah. Hebat Ustaz ni. Itu spontan tu Spontan tu. Masya-Allah. Baik, yang tu adalah satu pengajaran yang betul sebenarnya tuan-tuan. Terlalu memuja seseorang sehingga menjadikan dia sebagai sesuatu perkara yang tidak boleh dipersalahkan. Dipuja tak boleh nak disalahkan. Perkara ni juga pernah ditegur oleh Rasulullah kepada Saidina Muaz bin Jabal. Yang ni ada disebutkan juga dalam hadis. Saidina Muaz bin Jabal sebenarnya dia pernah pergi ke negeri Syam. Dia mengembara dan dia pulang ke negeri Syam, dan bila dia pulang daripada negeri Syam, dia tengok, dia kata orang negeri Syam ni sujud kepada pemimpin dia ataupun pemimpin agama dia. Lalu bila mana sampai di Madinah, Saidina Muaz bin Jabal sujud kepada Rasulullah. Rasulullah kata, "Mahadha ya Muaz." Kejut Nabi. Terkejut Nabi. Tak pernah orang buat. Dia kata, "Kenapa engkau tiba-tiba sujud dekat aku ni?" Lalu Muaz kata, "Aku perhatikan penduduk negeri Syam, dia sangat menghormati orang agama dia, dia sangat menghormati pimpinan dia sehingga mereka sujud kepada pemimpin ataupun orang agama mereka." Lalu Rasulullah kata, jangan sampai begitu. Jangan sampai kau terlalu mengagungkan dia. Jangan diikut perbuatan sedemikian. Baik, barangkali ada juga yang bertanya, Ustaz Husaini, apakah boleh tak kalau macam kita nak menghormati guru kita, kita cium tangan dia, kita salam dia, kita menghormati dia. Apakah kita dibenarkan melakukan sedemikian? Apa pandangan Ustaz Husaini? Kalau kita, saya pun kalau berjumpa dengan guru pun memang kita cium tangan, tanda kita menghormati akan keilmuan dia tu sendiri. Bagaimana kita mengambil sesuatu ilmu daripada guru kita, kita cium tangan tu sebabkan keilmuan supaya berkat tu dapat kepada kita. Betul. Sebahagian berpandangan sebenarnya diharuskan ataupun diboleh, maknanya meletakkan penghormatan. Bahkan kalau kita perhatikan para ulama, kalau Ustaz Husaini pernah tengok sebagai contoh, ulama yang besar daripada satu negara datang berjumpa dengan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, dia datang dan dia cium dahi sampai. Kalau kita sekadar cium tangan begini, dia sampai cium dahi, maknanya sebagai itu adalah kadang-kadang menjadi budaya satu tempat yang menghormati sesuatu ataupun orang agamanya. Tetapi yang paling penting seperti mana yang ditekankan oleh Rasulullah, tidak memuja mereka. Seakan-akan sekiranya mereka melakukan kesalahan, kita tak boleh pula nak membetulkan mereka. Itu tak boleh. Maknanya kalau ada yang berlaku salah, kita terpaksa ataupun kita kena cakap perkara yang betul. Jangan sampai kita terlalu memujakan dia sehingga kita merasakan dia tidak bersalah. Dan inilah yang barangkali menjadi punca kepada penyelewengan yang berlaku dalam ajaran agama. Baik, yang ini sebagai sedikit pengajaran ataupun ulasan tentang isu semasa kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan resolusi pengajaran yang kita perolehi daripada pengajian kita tentang hadis pada hari ini. Yang pertama, kejahilan manusia tentang Allah akan menyebabkan mereka menyatakan sesuatu yang salah. Yang keduanya, kita tidak boleh menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Dan yang ketiganya, kita hendaklah memperbaiki dan memperelokkan bacaan Al-Quran. Yang ketiga ni kita ambil daripada sifat yang kita persembahkan tadi, daripada sifat Saidina Abu Musa Al-Asy'ari, seorang yang mempunyai bacaan yang sangat hebat, seorang yang mempunyai bacaan yang sangat baik, sehingga kan Rasulullah puji dia. Bahkan macam yang saya sebutkan tadi, ada juga di kalangan sahabat yang bukan sahaja Rasulullah puji, malaikat turun mendengar ataupun mendekati bacaan tersebut. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebelum kita akhiri program kita dengan bacaan doa oleh Ustaz Husaini, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan agar kita sama-sama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, iaitu tambung yang akan kita gunakan sumbangan untuk membangunkan program-program pengajian pendidikan mengenai tentang Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan terutamanya dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, mudah-mudahan sumbangan kita sumbangan yang sangat dinilai tinggi di sisi Allah Ta'ala, kerana kita bukan sahaja menyumbang untuk membangunkan program Al-Quran, bahkan kita menyumbang dalam bulan yang sangat diberkati ini. Baik, saya kira cukup setakat itu dulu. Saya serahkan kepada Ustaz Husaini untuk bacaan doa. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayuh kita mengangkat tangan kita sekali lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah mengkabulkan segala doa kita. Dan juga yang terakhir, selamat berbuka puasa. Insya-Allah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kukuhkanlah keimanan kami ya Allah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lazimilah diri kami ini dengan beramal ibadah kepadamu ya Allah, khususnya dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik untuk kami ya Allah, untuk kami gapai segala kelebihan dan fadilat yang ada dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami ini lembut ya Allah. Ya Allah, ditanam dengan sifat-sifat yang mahmudah. Jauhkanlah daripada diri kami ini sifat-sifat mazmumah ya Allah. Jauhkanlah daripada diri kami ini sifat-sifat yang keji, hasad, dengki dan segalanya ya Allah, yang boleh meruntuhkan kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Engkau Maha Pengasih ya Allah, Maha Berkuasa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.